berbalik kepada surah At-Taubah ayat yang ke-6 ini, 60 ini. Okey, apa yang anda semua faham, tuan-tuan dan puan-puan semua faham tentang ayat 60 ini? Ada siapa ke yang boleh jawab? Boleh tinggalkan komen kalau nak jawab. Okey. Sebenarnya, okey. Surah At-Taubah ayat yang ke-60 ini adalah orang kata apa, dalil ataupun dalil yang menunjukkan siapakah yang digelar sebagai penerima zakat. Ada 8 golongan yang menerima zakat, yang layak menerima zakat. Iaitu yang pertama, okey, orang-orang fakir. Pertama. Kemudian orang-orang miskin. Yang ketiga, amil-amil yang menguruskan zakat. Keempat, mu'allaf yang dijinakkan hatinya. Dan kemudian hamba yang nak memerdekakan diri. Orang-orang yang berhutang. Orang untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Dan orang-orang musafir. Okey. Kalau kita macam, kita orang kata, bila sebut orang-orang fakir, macam mana kita nak tahu orang-orang fakir itu, apa definisi ataupun definisi orang-orang fakir ni? Dia, kalau kita nak tahu definisi orang fakir ini, seelok-eloknya kita rujuklah Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam yang mengendalikan zakat. Mereka ada definisi khas bagi setiap negeri di Malaysia. Okey. Bagi setiap negeri di Malaysia, mereka ada definisi yang tersendiri. Sebagai contoh, saya tadi tengok dekat Majlis Agama Islam Johor, saya tak jumpa. Okey, tapi saya jumpa di Selangor. Bolehlah kita jadikan panduan sedikitlah. Okey. Walaupun mungkin saya ulang sekali lagi, mungkin definisi asnaf ini di Johor agak berbeza dengan Selangor. Kalau kita tengok kepada asnaf fakir, kalau di Selangor, asnaf fakir ialah orang Islam yang tiada harta atau pendapatan, atau ada harta atau pendapatan tapi tidak mencapai 50% daripada had kifayah dirinya dan tanggungannya. Apa maksud had kifayah ini? Had kifayah ini boleh dimaksudkan dalam arti kata yang mudah ialah kata apa? Had kifayah tu maksudnya keperluan asas. Keperluan asas. Tidak mesti fakir ni 50%. Kurang daripada 50% ya. Okey, daripada apa yang kemampuannya. Itu fakir. Dan miskin pula, kan? Okey, miskin pula, asnaf miskin ialah orang Islam yang mempunyai harta atau pendapatan yang hanya boleh menampung lebih 50% dari keperluan dirinya dan tanggungannya, tetapi masih belum mencukupi had kifayah. Okey, ada kat sini ada sahabat kita Wan Arif ni, dia dah kongsi tentang takrif asnaf. Okey, mana boleh kita tengok jap. Okey, sekejap takrif asnaf. Sebab setiap negeri dia punya tafsiran terhadap asnaf ni berbeza ya. Okey, kejap saya tengok. Sebab saya tadi tak jumpa. Ada rupanya di Johor. Okey. Okey, fakir. Sebab saya cari-cari tadi saya tak jumpa pula. Okey, fakir, seseorang yang tidak mempunyai harta atau hasil yang boleh pekerjaan yang boleh memenuhi keperluan asas dururiyat. Okey, dururiyat ni apa maksudnya? Okey, kalau keperluan kita perlu ada 3 perkara, iaitu dururiyat, hajiat dan tahsiniat. Okey, maknanya hajiat ni kira macam keperluan asas lah. Okey, contohnya macam kita beras kan. Okey, beras. Kalau beras yang beras keperluan asas, beras lah. Beras yang yang mungkin sekadar orang kata boleh membuatkan kita kenyang lah ataupun makan. Okey, kemudian hajiat ni mungkin jenama yang agak okey. Kemudian kalau tahsiniat ni yang beras sakura kan. Sakura yang paling mahal sekarang ni. Ke beras apa yang paling mahal? Maknanya tahsiniat ni orang kata dalam istilah ekonominya barang mewah lah. Barang mewah. Luxury. Okey
memenuhi keperluan asas bagi dirinya dan tanggungan di bawahnya, bukan keperluan tambahan dan bukan keperluan kemewahan. Tahsiniat termasuk juga mereka yang tak ada usaha dengan sebab penyakit. Sebagai contoh, seseorang yang memerlukan 300 sebulan tetapi hanya memperolehi tidak sampai 50% keperluan tersebut untuk menampung keperluan asasi diri dan tanggungan di bawahnya. Okey, 50% ya. Okey, sama kita kalau kita tengok tadi hampir sama maksudnya dengan di Selangor. Uh, Sebelum tu saya nak tanya, semua okey ke? Sebab saya macam semua diam ni, tutup kamera, saya tak tahu ada ke tidak ni kan. Ada Ustaz, ada. Takut saya cakap sorang-sorang nanti. Tak ada Ustaz. InsyaAllah masih ada lagi Ustaz. Okey okey. Kemudian kita tengok takrif miskin. Miskin ialah seseorang yang mempunyai pekerjaan atau usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasi, daruriyat, tapi tidak mencukupi untuk dirinya dan orang di bawah tanggungannya. Okey, sebagai contoh dia memerlukan 300 sebulan tapi hanya memperoleh sebahagian atau lebih, tetapi tidak sampai memenuhi keperluan asasi sebenar bagi diri dan tanggungannya. Maknanya anda semua ni masih termasuk tak dalam asnaf ni? Asnaf fakir dan miskin ni? Tak termasuk ya. Okey. Sebab anda semua saya percaya semua tak termasuk InsyaAllah dalam tak, asnaf ni. InsyaAllah tak termasuk. Ya. Kami okey-okey je doktor. Okey. Sanisa Hussein. Okey. Kemudian Amil. Individu atau institusi yang terlibat secara langsung dalam institusi zakat sama ada mengurus dan mentadbir hal ehwal pungutan, pengagihan dan atau yang mengawasi urusan kewangan zakat. Amil ni macam biasa kalau macam bulan puasa, kita bayar zakat kan. Pada lelaki lah khususnya yang kita perlu bayar zakat fitrah. Sebenarnya zakat luas lagi tau perbincangan tentang zakat. Tapi kalau sempat saya cover lah. Okey, maknanya kalau kita bayar setiap macam saya macam di Johor ni kan, kita kalau nak bayar zakat tiba-tiba penuh masjid kan. Kalau dululah. Tahun lepas tak, tahun 2 tahun lepas. Bila tiba-tiba Zuhur ramai orang kan. Biasa Zuhur tak ramai kan. Tiba-tiba Zuhur ramai orang ni, maksudnya orang dah mula nak bayar zakat fitrah. Berapa pula kadar zakat fitrah ni? Berapa kadar bayaran zakat fitrah? Negeri Johor Tahun lepas RM8 Ustaz. RM8. Kalau tak silap, RM8. Macam mana datangnya pengiraan RM8 tu? Kiraan ni kena buka balik tu. Pengiraan dia kira kepada beras. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan pada asalnya kita perlu memberi dalam bentuk beras. Beras orang kata ada segantang beras kot. Itu nilai zakat fitrahnya. Tapi di Johor dia ada 2 bayaran Ustaz. Dia ada 2 bayaran kan. Tapi biasanya kalau penjawat awam ni dia bayar yang RM8 beras yang mahal. Beras yang mahal tu. Yelah penjawat awam kan. Gaji penjawat awam masing-masing besar. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat bonus lagi. Okey Kemudian RM8 tu disebabkan kepada segantang ataupun secupak saya kena tengok baliklah segantang beras yang bernilainya RM8. Kalau ikutkan dari segi hukum Islam yang diamalkan pada zaman Rasulullah, kita kena bagi dalam bentuk beras juga. Tapi ulama-ulama contemporary dia kata yalah kita bayar zakat melalui pusat zakat. Kadang-kadang takkan kita nak pusat zakat tu penuh beras ni. Nanti kan pusat zakat jadi pusat beras pula kan. Betul. Jadi ulama memutuskan boleh dibenarkan untuk bentuk wang tunai yang menunjukkan harga beras tersebut. Okey, itu adalah prinsip asasnya ya. Okey, kemudian kita pergi pula kepada takrif muallaf. Mereka yang hatinya baru berjinak-jinak dengan agama Islam dan mendapat hidayah mengenai Islam supaya mereka merasakan adanya tempat bergantung bagi menghadapi cabaran yang mendatang. Bila sebut je muallaf ni, orang ramai yang kita kata muallaf ni baru nak meluk Islam ataupun baru nak kenal Islam. Okey, mereka pun boleh dapat juga. Macam contohnya kita tahu ada orang susah, dia ni suka kepada Islam, kemudian dia boleh dapat juga bantuan dalam bentuk zakat iaitu muallaf. Tapi muallaf ni pula
Jangan kita kata, okey, dia dah 10 tahun masuk Islam dah. Kita kata dia saudara baru. Okey, tak boleh lah 10 tahun dah masuk Islam bukan saudara baru lagi dah. Pasti ramai tak dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan semua, rakan-rakan yang baru masuk Islam, ramai tak? Ke ada dalam grup ni? Dalam kita punya perbincangan kita ni? So far macam tak ada je Ustaz. Oh, tak ada Tapi ada daripada pejabat lain lah, which is mungkin rakan-rakan kita, dia ada baru masuk Islam lah. Ya, kalau istilah saya tak suka menggunakan perkataan masuk Islam. Saya kata kembali kepada agama fitrah. Dia sebab kadang-kadang orang kata Muslim reverted. Maknanya dia kembali kepada fitrah, agama fitrah. Okey, tak apa. Tak ada, bukan salah Encik Wan Arif ni Okey. Takrif ghorimin, iaitu golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas diri, keluarga, tanggungannya dan atau masyarakat dan memerlukan penyelesaian segera selaras dengan hukum syarak. Boleh tak saya tanya, kita bukan kita lah. Nama dia Syahrul Nizam. Syahrul Nizam ni dia pinjam hutang Ahlong. Dia pinjam hutang Ahlong untuk berjudi. Boleh tak dia minta pusat zakat bayar bagi sebagai asnaf ghorimin? Tak boleh lah. Tidak boleh kerana dia berhutang itu bukan sebab yang syarak. Okay. Boleh tak kalau macam tu saya hutang beli kereta? Macam mana? Pun tak boleh. Saya beli kereta Saga lah. Okay, saya beli kereta Saga. Boleh tak saya minta zakat bayarkan sebab saya orang berhutang? Tak boleh Ustaz. Kenapa tak boleh? Sebab dia bukan keperluan asas. Ya, kereta habis tu takkan nak pergi kerja naik Grab hari-hari. Kopak. Tukar motor pun boleh Ustaz. Tak apa. Motor murah sikit. Kenderaan yang lebih murah lah maksudnya. Motor apa sekarang yang best ni? Motor Okey, motor okey lah, boleh lah. Okey macam saya kan, saya belajar dulu banyak guna PTPTN. Siapa menggunakan PTPTN untuk belajar itu dulu? Saya angkat tangan lah, saya guna PTPTN. Sampai sekarang pun saya tak habis bayar lagi. Dah 10 tahun dah, entah bila-bila entah tak habis bayar. PTPTN tidak boleh juga sebab ialah saya mampu nak bayar jadi tak perlu pun. Okey, saya boleh bayar. Okey, Rekop. Rekop ialah mereka yang dimiliki oleh tuannya dan bagi membolehkan mereka membebaskan diri menebus diri masing-masing. Biasanya Rekop ni untuk hamba lah. Okey, timbul kasihan saya timbul persoalan ini di Majlis Agama Islam Selangor di mana boleh tak dia ni seorang bahasa kasarnya pelacur lah. Dia ni dimiliki oleh bapa ayam. Okey. Bapa ayam. So jadi dia dah bertaubat, dia dah insaf, kemudian dia orang kata keluar daripada dunia pengayaman tu. Pengayaman bedalah. Dunia tersebut. Boleh tak diminta dengan pusat zakat? Boleh. Boleh berlaku di Selangor tak silap saya dia nak keluar daripada tu pusat lembaga zakat Selangor meluluskan untuk dia tebus dengan bapa ayamnya. Okey, Ibnu Sabil iaitu orang yang terputus bekalan perbelanjaan semasa perjalanan safar dan orang yang hendak memulakan perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Okey, contohnya kita pergi ke Kelantan. Kita ke Kelantan, kemudian di Kelantan kita terputus bekalan wang. Mungkin kena curi lah. Kena curi ke, kena ragut ke kan. Nauzubillah kan. Tapi kita terputus kita punya bekalan. Kita punya bekalan perbelanjaan tu. Sebenarnya kita boleh mohon dengan pusat zakat untuk
bantu kita untuk pulang balik ke Johor. Semua kat sini orang Johor ke? Wah, sunyi je ni macam kat library pula. Saya orang Perak, bukan Johor. Oh, Ada yang bersuara Ustaz. ada juga saya ingat kelas kita kat library nanti. Sebab saya sunyi je kan. Okey, tak apa. Okey, ada orang Perak kan. Macam saya nampak muka saya muka agak-agak saya asal mana. Oh, ramai kat sini orang Johor Okey, Nolia, Puan Nolia, okey, Encik Firdaus. Okey, Johor majoriti Johor Okey. Contohnya macam itulah kita terputus. Okey. Sebenarnya ada dalam pusat zakat ni mereka memang kalau kita pusat zakat ni dia akan bagi pinjaman bukan pinjaman, pemberian segera untuk yang Ibn Sabil ni. Yalah. Ramai orang kata susah nak mohon zakat, tapi sebenarnya dia ada express punya pemberian. Contohnya yang inilah Ibn Sabil datang ke pusat zakat, dia akan bagi direct untuk pulang ke tempat asalnya. Tapi biasa tak, dulu kan saya tengok kat Johor kan, kalau orang kata selalu lepak-lepak angin petang, tengok Singapura kan, dekat depan apa tu? Depan hospital kawasan hospital tu. Pantai Lido ke? Pantai Lido lah kot. Pantai Lido pun dah tak macam Pantai Lido kan. Okey Pantai Lido tu sebenarnya wujud lagi ke tidak? Okey. Wujud Ustaz, wujud. Masih wujud. Dengan lepak-lepak saja-saja kan. Pernah tak anda semua didatangi oleh seseorang kata saya ni bekas banduan, saya nak pulang ke kampung halaman saya. Pernah tak? Selalu Ustaz. Selalu? Selalu. Saya rasa saya dah 2 kali dah kena dengan orang yang sama. Orang yang sama Ustaz orang yang sama. 2 kali. Okey Oh, Pantai Lido dah jadi dengan bay gitu. Dah tak ada pantai doktor. Saya pun yalah saya sejak dah lama agak lah saya tak pergi ke pantai ni kan. Last saya pergi pantai Pangkor je kot. Okey Ta'rif fi sabilillah, okey, orang yang berjuang, berusaha mempertahankan dan meningkatkan penghayatan dan syiar Islam. Maknanya kat sinilah kebanyakan ta'rifannya yang lebih luas. Itu yang membolehkan macam contohnya macam apa? Pelajar-pelajar universiti nak masuk belajar, boleh minta untuk ta'rif dalam kod ta'rif fi sabilillah. Okey, dia nak belajar tak ada duit kan? Yuran agak mahal. Jadi dia boleh mohon zakat melalui tafsiran fi sabilillah bagi tujuan untuk pembelajaran. Ada yang macam contohnya nak pergi ke Mesir, nak pergi ke, ada ke kat sini anak-anak yang belajar sampai ke Mesir ke Jordan ke? Saya kecil lagi Ustaz, belum lagi. Oh, anak kecil-kecil lagi sama lah saya, anak kecil-kecil lagi. Okey, mereka boleh dapat bantuan. Contohnya macam saya asal saya daripada Negeri Sembilan. Okey, di Negeri Sembilan ni Pusat Zakat Negeri Sembilan ni sangat committed dalam memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar yang pergi ke Mesir, ke Jordan. Dia akan bagi rumah, dia bagi duit belanja dan sebagainya setiap bulan. Okey, itulah. Oh doktor, jika ketua keluarga berhutang untuk membeli keperluan makanan keluarga kerana pendapatan tidak menentu, boleh tak dapat bantuan sebagai asnaf? Okey, kalau tanya saya tu, saya kata boleh aja kan. Tapi kalau seelok-eloknya boleh mohon dengan pusat zakat. Boleh tanya pusat zakat. Okey, bawa bukti-bukti dia. Saya kata saya tak mampu, pendapatan tak menentu. Ya boleh, sebenarnya boleh dapat. Tapi bergantung kepada budi bicara lah. Okey. Sebenarnya pusat zakat ni pusat zakat ni dia bawa wang amanah orang Islam. Jadi wang tersebut perlu sampai kepada asnaf-asnaf yang betul-betul layak. That's why akan kata, oh pula malaslah pusat zakat ni banyak orang kata apa nama birokrasi lah, itulah, inilah kan. Betul tak? Biasa kita dengar kan? Betul. Tapi hakikatnya pusat zakat ataupun Majlis Agama Islam ini perlu menjalankan penyiasatan supaya yang penerima itu benar-benar layak, sebab duit zakat itu adalah amanah daripada pembayar zakat. Pernah yang apply zakat ni datang naik MES apply zakat.
Atau sebab fisabilillah. Sebab bendanya asalnya, okey, macam lah kan. Apa? Bila terlalu longgar permohonan, semua nak apply, semua nak apply, semua nak apply, semua nak apply. Maknanya takut nanti tak sampai kepada asnaf-asnaf yang betul-betul layak. Macam, okey, sebenarnya kalau kita tengoklah, anda semua follow tak Facebook Majlis Agama Islam Johor? Tak. Tak. Jujur tak jujur. Jujur itu lebih bagus. Okey ya. Kalau kita lihat di Facebook, okey, kejap lagi Puan Nolia saya jawab. Bila kita tengok Facebook Majlis Agama Islam Johor, atau memang banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada asnaf-asnaf. Ada yang orang sakit, ada memang banyak. Cuma kita je yang tak tahu dan kita macam kita dengar hersei tau. Hersei ni kabar-kabar angin. Pusat zakat birokrasi, pusat zakat sekian. Tak, hakikatnya pusat zakat dia memang memerlukan untuk menjalankan penyiasatan terhadap asnaf. Satu lagi contoh yang saya baru tahu sebenarnya. Kalau asnaf tu, dia asnaf, memang dia layak untuk menerima zakat. Susah. Tiba-tiba dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh menerima wang zakat. Sebab itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang dirinya dan keturunannya untuk menerima wang zakat. Tetap tak boleh bagi juga. Bukannya sewenang-wenangnya kita nak bagi duit zakat. Kita kena menjalankan penyiasatan. Kena siasat dulu. Kena dapat betul-betul tak dia layak. Sekarang ni setiap asnaf tidak boleh seokok. Asnaf tidak boleh seokok. Betul. Siapa kat sini seokok ni? Rasa dua orang je lelaki dalam ni. Dalam ni 2 lelaki je Ustaz. Lelaki tak ramai dalam kita punya kelas ni. Tak ada. Tak ramai Ustaz. Okey bila Majlis Agama Islam buat siasatan, dia tengok asnaf tu isap okok. Tak boleh tak boleh. Dulu dia orang benarkan, sekarang ni tak boleh. Isap okok je saja terus tak layak. Sebab dia kata rokok membazir, boleh pula beli rokok kan. Rokok tak nak kalah dan Betul. hilang. Betul. Tak nak pula beli John ke apa. Tak nak pula. Dia nak yang mahal. Okey Okey. Norlia, doktor, bagaimana jika individu tersebut bergaji tetap tetapi banyak hutang, layak ke dapat bantuan? Setakat ni saya boleh dikatakan tidak layak tidak layak untuk mendapatkan bantuan zakat. Sebab hutang tu dia memilih. Kalau contohnya berhutang beli kereta sampai 3 kereta dia nak berhutang. Beli kereta lah. Itu hutang tu barangan dibuat tu berdasarkan barangan hajian. Dia bukan lagi tahsini, bukan lagi hadururiyat. Satu kereta mungkin boleh dikira sebagai daruriyat. Tapi kalau 2 kereta kemungkinan dia akan jadi hajiat. Kalau 3 kereta mungkin akan jadi tahsiniyat. Dia zakat ini untuk bantuan untuk orang-orang ataupun golongan-golongan yang betul-betul darurat ataupun betul-betul memerlukan. Okey. Tapi boleh ke habis tu macam mana tapi kenapa kita tengok lagi masih ramai gelandangan. Okey. Masih ramai yang itu, yang inilah kan. Kita tengok ni orang susah minta sedekah, KU. Okey, minta sedekah, mana pusat zakat kan. Tapi sebenarnya itu saya kata tu, sebenarnya pusat zakat dah sekiranya dia dapat bantuan tu, bagaimana status wang yang diterima tu? Maksudnya apa Puan Nolia? Yang soalannya mana tu? Okey. Mungkin cover soalan yang sebelum tu kau Doktor. Soalan yang pertama tu maksudnya dia dah bergaji tetap tapi kemudian dia memang dapat bantuan zakat tu lah. So statusnya apa sekarang? Halal atau haram? Okey. Susah juga soalan tu Tak ada siapa yang akan fikiran saya yang logik ni. Okey duit zakat kita tu ingat tau kita apply zakat untuk tujuan apa? Kalau tujuan untuk bayar hutang, kita bayarlah hutang tu. Halal haram tu dia dah dapat pusat zakat dah luluskan. So terimalah maknanya tanggungjawab kita pula pusat zakat dah luluskan, tanggungjawab pula kita untuk guna
untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Jangan pula beli isap okok pula. Ni Encik Wan Arif ni kan, beli okok pula kan. Alhamdulillah Ustaz, memang tak pernah isap rokok daripada kecil. Okey. Itulah maksudnya tentang tentang zakat dan asnafnya. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok dalam Islam, orang kata apa, Islamic philanthropy ataupun pemberian ikhlas, kita selain zakat, kita ada agihan, wakaf, kita ada baitul mal, kita ada sedekah. Ini kan kalau kita tengok kan macam orang susah kan, baru kena lepas buang kerja kan. Sikit-sikit Ustaz Abid Liu lagi laju daripada Ustaz Zakat kan. Betul tak? Betul? Ha, Betul Ustaz. Ustaz Abid Liu lagi laju kan. Sebab Ustaz Abid Liu tu dia bawa diri sebagai individu. Dia memegang yayasan dia sendiri. Tapi kalau zakat, mereka ini di bawah kuasa negeri. Saya ulang sekali lagi, di bawah kuasa negeri. So, bila wang keluar, mesti ada audit. Betul? Betul Ustaz. Bukannya sembarangan kita nak keluarkan duit, kita bagi terus kan. Tak, sebab dia akan ada audit, sebab dia ada sistem dia sendiri. Dia sebab birokrasi ni kadang-kadang kita tak dapat nak elak pun. Sebab ada audit. Kita macam baru-baru ni viral kan. Okey. Orang marah pusat zakat, kata okey, mana pergi pusat zakat? Pusat zakat kita bayar hari-hari, kita bayar setiap tahun. Okey. Tapi tak ada pun bantuan. Sebenarnya banyak bantuan yang disampaikan oleh pusat zakat, cuma kita je yang tak tengok pusat zakat yang Facebook tu. Cuma kita tengok Ustaz Abid Liu, saya sedih, saya terharu, saya sebab melihat ni kan. Tapi pusat zakat Ustaz, pun banyak juga. Untuk Ustaz Abid Liu itu dikira sebagai sedekah ataupun zakat Ustaz? Okey. Berbalik kepada bukan berbalik lah. Okey, kalau pasal Ustaz Abid Liu itu dikira sebagai sedekah, itu tidak dikira sebagai zakat. Timbul persoalan. Okey. Kita macam Encik Wan Arif kan, kata saya nak bayar zakat ni, saya nak bayar direct kepada asnaf. Betul. Jiran sebelah. Jiran sebelah, asnaf. Boleh atau tidak? Jawapan saya tidak. Kenapa tidak? Sebab saya tak layak untuk menjadi amil. Ya, okey, bukanlah tak layak. Sebenarnya ada beberapa sebab lah. Sebab kita peraturan di Malaysia ini memang mewajibkan kita untuk bayar zakat kepada melalui Majlis Agama Islam atau pusat zakat yang telah dilantik. Itu adalah undang-undang negara kita, dan setiap dan kita pada masa sama kita tak tahu pun adakah betul-betul dia ni seorang asnaf. Kadang kita bayar saja je, kita tak tahu dia ni betul ke tak asnaf. Kadang-kadang kita bagi-bagi, rupanya dia bukan asnaf. Bukan tergolong daripada golongan asnaf yang telah ditetapkan oleh negeri. Okey, clear? Clear Ustaz, clear. Okey. Okey, kalau kita tengok apa sebenarnya zakat ni, bila kita tengok zakat, ada banyak tau jenis zakat. Apakah zakat? Sebenarnya zakat terbahagi kepada dua. Zakat terbahagi kepada dua asasnya, iaitu zakat yang berbentuk kepada orang, zakat yang disebabkan oleh harta. Okey. Zakat yang bersifat orang ialah zakat fitrah. Okey, zakat fitrah ni setiap orang Islam walaupun dia asnaf, dia tetap kena bayar. Sebab dia adalah zakat yang bersifat orang, iaitu zakat fitrah. Bila kita nak kena bayar zakat fitrah? Kita tengok zakat fitrah. Bila nak bayar zakat fitrah ni? Sunyi macam nak raya. Masa nak raya Okey. Zakat fitrah ni Bagi orang lain jawab Ustaz. bagi orang lain jawab macam kita sembang berdua je. Lepas kita buat kelas berdua pula nanti. Okey, dia perlu bayar pada sepanjang bulan Ramadan, bulan puasa. Dan kalau kita tengok waktu mengeluarkan zakat fitrah ialah harus bermula awal Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan. Wajib selepas terbenam matahari dan pada akhir bulan Ramadan. Wajib dah bayar kalau dia tak bayar lagi.
waktu afdalnya selepas solat subuh pada hari akhir Ramadan sehingga sebelum mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Kita doa-doakanlah tahun ni kita dapat buat sembahyang raya sama-sama walaupun penjarakan sosial. Amin, amin, insyaAllah. Okey, hukum makruh selepas sunat Aidilfitri sehingga terbenam matahari makruh, dan haram maknanya dah tak boleh bayar lagi dah. Okey, selepas terbenam matahari pada hari raya Aidilfitri. Okey. Macam ini kan. Okey. Satu gantang Baghdad. Itu bayaran untuk zakat fitrah. Oh, macam taklimat zakat pula saya hari ni. Boleh tak ada kaitan dengan surah tadi kita baca? Ya betul lah, sebab saya memang saya punya pengajian saya memang bidang social finance ni, Islamic social finance, zakat, wakaf ni memang saya punya bidang lah, memang saya punya penyelidikan saya tentang bidang ini. Okey, kemudian satu lagi zakat pendapatan yang sangat familiar dengan diri kita. Kita bayar tak pusat zakat? Anda bayar tak pusat zakat pendapatan ni? Gaji. Zakat gaji lah, zakat gaji. Okey. Saya ikut istilah saintifik dia, zakat pendapatan saintifik. Tolak gaji Ustaz kan. Tolak gaji Hantar borang tolak gaji. Hantar. Okey sebab di Malaysia ni kalau kita bayar zakat, kita dapat pelepasan Cukai. Pelepasan cukai. Banyak tu kelebihannya. Sebab saya pernah pergi taklimat dengan LHDN. Dia kata kalau kita bayar, macam mana kalau orang bukan Islam, okey, orang bukan Islam yang tak bayar zakat, adakah kenapa dia tak dapat pengecualian untuk bayar cukai pendapatan? Itu soalan saya waktu saya pergi ke LHDN. LHDN jawab apa tahu? Zakat ni wajib kepada orang Islam. Jadi bayaran wajib perlulah ditolak dengan cukai. That's why orang Islam bila dia dah bayar zakat, dia tak perlu bayar lagi cukai. Ya betul, maksudnya macam itu. Ustaz, sebelum teruskan Ustaz. Apa dia? Soalan. Ada soalan lagi ke? Tak ada, kalau zakat tu Ustaz tadi kan, kalau kita tengok pada zakat fitrah dengan zakat pendapatan, lah kita bayar di UTM ataupun di luar Ustaz? Mana lebih afdal? Seelok-eloknya bayar di tempat anda bekerja lah. Saya sendiri pun bayar di UTM lah. Zakat pendapatan saya bayar di UTM. Terima kasih Ustaz. Tapi kalau zakat fitrah saya bayar kat bapak mertua saya je. Sebab dia ambil kan. Sampai kat sana tak bayar dekat UTM lah. Dapat pula PKP tahun lepas PKP kan. PKP semua benda dia apa? Semua benda tersekat kan, nak pergi ke mana-mana kan. Okey first time saya jadi imam sepanjang bulan Ramadan. Balik qul Allah Kausar dah. Betul. 2 rakaat kan. Okey, ada soalan? Walaupun belum layak ikut gaji, boleh bayar zakat melalui potongan gaji. Gaji lebih berkat insya-Allah. Okey. Beriman dan beramal soleh. Sanisa Hussein. Okey, bagus. Okey Tahun lepas bayar online afdal ke Ustaz? Okey Sebenarnya bayar zakat ni dia dah banyak dah dibincangkan banyak kan. Sebenarnya afdal tak afdal ni sebila macam apa? Bayar online kan, macam sistem e-payment, e-Maij ni kan. Dia dah siapkan bayar online. Bayar online dibenarkan. Okey. So bila majlis ataupun fatwa negeri dah benarkan bayar online, bolehlah kita bayar secara online, tak ada masalah pun. Okey. Mungkin dia dah buat akad dia tu, dia dah bagi tahu dah dibuat akad sebab tu buat transaksi tersebut. Okey, dia ada baca-baca sebab saya tak bayar online saya buat potongan gaji. Kalau zakat fitrah saya pula bayar direct kepada Amin. Okey, zakat pendapat. Okey, kita pergi kepada, ada lagi ke nak tanya? Kalau boleh share sikit Ustaz, tahun lepas masa saya bayar zakat fitrah di Masjid UTM, ambil tersebut suruh saya menggunakan sistem e-Maij tu.
Gunakan Ah, sistem online. Tapi kemudian lepas habis selesai pembayaran tu dah bayar, dia suruh saya baca lah akad tu depan dia. ya boleh, betul lah. Macam tu. Sebab saya tak pernah bayar zakat melalui sistem IMAIS ni. Jadi saya pun Ha, tak tahulah kalau bila saya tak tahu, saya tak tahulah. Kalau dulu betul. sebelum ni saya bayar zakat Negeri Sembilan, saya memang bayar online saja. Saya malas nak pergi kaunter. Kan, nak parking susah. Kan? Macam kat Johor kan, Majlis Agama Islam Johor kat JB tu kan, ya Allah saya tak pandang. Bila saya nak parking mesti saya parking kat belah masjid tu. Jauh nak jalan kaki. Kurus kot saya. Okey. Tapi lepas tu boleh ke baca akad tu dalam hati? Sebenarnya akad ni kalau boleh kita bacalah, cakaplah. Lafaz. Lafaz kan, dia kena lafaz Betul, sebenarnya. lafaz. Dalam hati, kalau dalam hati siapa yang tahu kan? Okey. Okey ya. Kita pergi tadi kita bincang tentang zakat fitrah, kemudian zakat orang, zakat yang dikenakan ke atas orang. Sekarang ni walaupun depan phone saja boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh. Kalau cakap seorang-seorang jelah, macam kita baca macam kita semayang kan. Tak pernah boleh ke kita semayang kita baca dalam hati? Boleh ke kita semayang? Okey, kita baca Fatihah, kita baca dalam hati. Kita tak baca betul-betul kan. Sebab hati ni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita kena amalkanlah baca doa tu supaya hati kita kukuh dan tidak berbolak balik. Okey. Balik kepada cerita tadi. Okey, Kak Amirah clear Tak nampak pula tangan saya. Sebenarnya saya cakap depan sebagai saksi. Okey cakap depan phone dan duduk depan suami. Muhammad Zairis ni duduk depan suami Cik Zairis. Okey, saya macam takut nak Muhammad Zairis cakap depan phone dan duduk depan suami. Cemas saya ni. Dia respon pada Ika tadi, Doktor. Maksudnya Ika tu buat depan suami lah. Okey, saya nasihat Ika. Okey, tak apa. Saja je. Saya pun cemas. Faris pun cemas Okey, tak apa saya tak tahu tau kalau saya tengok kat sini ada pangkat semua, saya tak tahu tau. Jadi saya panggil tuan cik je lah Boleh. Sebab saya tak tahu ada pangkat ke profesor ke, saya tak tahu, saya minta maaf. Okey, balik kepada zakat tadi. Tadi zakat kepada orang ni. Kemudian zakat yang harta. Sudahkah anda menunaikan zakat harta? Kan? Pernah biasa tak dengar iklan tu? Biasa Ustaz. Kadang-kadang cemas juga kan, dengar kan. Aduh, kata apa benda lagi ni zakat. Sebenarnya zakat harta ni lah yang kita selalu terlepas pandang. Sebab zakat ni ini dikenakan terhadap harta kita. Contohnya anda ada harta yang memerlukan anda bayar zakat. Contohlah, anda korek tanah, tiba-tiba anda jumpa emas, anda jumpa harta zaman para miswara. Anda jumpa emas lah. Emas, orang kata harta korun. Walaupun korun tu berada di Mesir, harta korun tu tetap sampai kat Malaysia. Punyalah banyak harta korun tu. Okey, kita jumpa harta korun. Kemudian kita orang kata apa, harta korun tu kita perlu bayar zakat. Dipanggil zakat rikas. Kat sini. Ada zakat rikas. Okey, ada ni zakat rikas ni, zakat galian. Kita jumpa zakat tu kita perlu membayar zakat harta tersebut. Contohnya kita macam anda dapat gaji kan. Gaji anda itu dikenakan zakat. Siapa yang perlu menunaikan zakat ialah pemunya ataupun pemilik kepada harta tersebut. Okey. Ada banyak zakat yang harta ni. Dia ada zakat pendapatan, zakat simpanan. Okey, zakat simpanan ni dia ada cara pengiraan dia. Setiap negeri berbeza. Okey, saya ulang sekali lagi. Setiap negeri dia punya cara pengiraan untuk zakat berbeza. Sebagai contoh, anda semua berada di Johor, jadi anda perlu membuat bayaran ataupun mengikut orang kata apa, silibus ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Johor. Jangan anda pula kata, kenapa Johor macam ni, Selangor macam ni? Kalau saya cerita pasal itu satu kuliah yang lain
Kenapa? Johor lain, Selangor lain. Kenapa? Selangor banyak emas lah Ustaz. Sebab taraf hidup tak sama Johor dengan Selangor. Johor dengan KL lebih kurang kot. Johor Selangor banyak rumah, emas. Johor harga rumah mahal lagi pada KL lagi. Bila saya kata gitu. Kalau di bandar mahal lah Ustaz. Kalau di area kampung masih murah lagi. Area kampung Ustaz murah lagi. Saya duduk Sempang Renggam tau. Murah Rumah lagi Sempang sana. Renggam pun Sempang Renggam punya rumah harga dah tak masuk akal tau. Saya pun pelik juga kenapa mereka buat rumah dalam keadaan orang yang buat rumah yang orang tak mampu beli pun. Buat rumah 300,000 tau. Buat rumah 300,000, monthly-nya lebih kurang 1,500, betul? Betul. Kalau kerat 2 gaji, suami isteri, sakit Kereta nak kena bayar. Betul? Betul. Setuju Ustaz. Setuju kan? Daripada zakat kita pergi pula cerita rumah pula kan? Itulah. Betul lah. Sebenarnya betul. Saya tak tahu tadi siapa yang jawab tadi. Sebab apa? Dari sudut hurufnya berbeza. Okay? Di Selangor lain. Cara hidup di Selangor lain. Cara hidup di Johor lain. Johor Selangor nasi tak bunyi apa-apa. Mungkin di Negeri Sembilan lain dia punya taraf hidupnya. Jadi maka apa? Pengiraan dia pun berbeza-beza mengikut negeri. Dan satu lagi, dia sebenarnya ada root undang-undang negara kita. Disebabkan negara kita memecahkan kuasa. Hal ehwal Islam ditadbir oleh kerajaan negeri. Maka kerajaan negeri ataupun contohnya zakat ini hal ehwal Islam. Jadi zakat ini akan jatuh kepada bidang kuasa kerajaan negeri. Negerilah yang akan membuat keputusan. That's why zakat ini satu negara ni berbeza-beza. Macam contoh kan, saya baru-baru ni sebab kajian tentang bukan kajian lah, saya buat baca-baca tentang zakat emas simpanan. Zakat emas simpanan. Zakat emas dan perak Zakat emas dan perak yang disimpan yang dipakai Yang dipakai. Setiap negeri dia ada cara pengiraan yang berbeza, kadar emas yang berbeza. Lepas tu dia ada orang kata apa, cara yang berbeza, cara kira, cara penentuan huruf pun berbeza. Punyalah. Dan ada negeri yang tak wajib pun bayar zakat emas perhiasan ni. Negeri mana Ustaz? Negeri Kelantan. Negeri Kelantan tidak wajibkan masyarakat di sana untuk bayar zakat emas yang perhiasan. Dia orang tak ada. Emas perhiasan tak ada? Tak ada. Di Johor ada Tapi di Johor ini boleh saya katakan mustahil lah untuk anda, kita ni untuk bayar emas perhiasan. Bukan emas simpanan emas perhiasan. Sebab dia punya emas perhiasan ialah emas yang dipakai emas yang dipakai huruf negeri Johor ialah 850 gram. Maknanya sekiranya anda ada 1000 gram emas, barulah anda kena bayar zakat emas perhiasan. Itu 850 gram satu gelang Ustaz contoh macam itu. Kalau ada 3 gelang dah lebih Ustaz. Apa dia? Kalau ada 3 gelang dah lebih dah. Kalau satu gelang tu 850 gram. 850 gram ni bersamaan dengan 200,000. Saya dah buat perkiraan dah. Sebagai contoh lah kan. Kat sini. Sebab Johor ni dia macam pelik, bukan pelik lah. Dia kena buat pengiraan dia. Zakat emas yang ni. Zakat kadar, cara pengiraan dia macam ni tau. Sebab Johor ni dia tak bagi direct. Dia kata RM2,621 ni kita kena bahagikan dengan 85. Lepas tu kita kena darabkan dengan 850. So jumlahnya lebih kurang dalam RM260,000. Kalau kita punya emas tu nilai lebih daripada RM260,000, barulah kita kena bayar zakat perhiasan. Ada apa-apa soalan lain? 200,000. Saya kata Johor setakat ni Johor yang paling tinggi.
Oh, Johor maknanya boleh dikatakan mustahil lah untuk kita bayar zakat emas perhiasan. Lain lah kalau macam Eka kan, Eka banyak emas perhiasan ni, akan bayar lah. Okey, clear? Okey. Jadi kita akhiri pertemuan kita. Okey, boleh ya? Dah nak 9:30 pula sebab saya ada meeting pula lepas ni. Okey? Ada yang belum zakat, rantai kapal jangan lupa bayar zakat ya. Ya. Adalah emas lipan lah. Macam-macam. Saya pun tak tahu sangat pasal emas ni. Ustaz, soalan yang kalau emas yang tu yang bayar suami ke isteri, Ustaz? Pemiliknya. Pemiliknya, Ustaz kan? Pemiliknya. Bukan, udahlah dia pakai emas, suami pula kena bayar. Duit suami pula. Suami yang belikan, Ustaz? Bila suami belikan dah bagi kepada isteri, itu jadi milik isteri, bukan hak milik suami. Alhamdulillah, terima kasih, Ustaz. Okey. Good info, baru diminta cari maklumat pasal zakat. Yang ni kelakar. Okey. Okey, boleh kalau jangan tertinggal, suami tolong bayar tak salah kan? Salah sebenarnya. Salah. Alhamdulillah. Kenapa suami saya persatuan suami-suami yang tak bersalah Saya presiden suami-suami yang tak tahu apa kesalahannya. Okey. Salah. Sebenarnya tak asal dia sebenarnya yang kena bayar sebetulnya ialah pemilik harta. Kalau betul, jelas itu tak refund dia. Tapi kalau macam isteri kata saya tak nak bayar kan, suamilah kena bayar. Pula. Sebab zakat sebab harta tu dia wajib dikeluarkan zakat. Dia keluarkan zakat disebabkan harta. Sebenarnya dia tak kisah pun siapa yang bayar, asalkan berbayar. Contoh kan macam apa lagi kalau kita bayar macam anda ada buat pelaburan kan, pelaburan kena bayar zakat. Contohnya macam anda ada simpanan dekat bank Islam. Anda ada simpanan dekat bank Islam lebih daripada 12,000. 12,000 tapi bank Islam yang tolong bayarkan. Kalau bank Islam dia akan bayarkan. Oh, dia terus potong sendiri Ustaz daripada bank Islam sendiri. Bank Islam dia memang bayar, dia potongkan zakat siap-siap. Kalau tabung haji pun dia potong siap-siap. Okey, emas perhiasan ni dia kena bayar ialah sebanyak 260,000 ringgit. Nilai emas dia. Boleh dia kena bayar. Banyak Ustaz. Banyak. Jadi boleh dikatakan agak mustahil untuk negeri Johor ni, umat Islam di negeri Johor ni untuk bayar zakat hiasan. Agak mustahil lah Tapi tak tahulah kan kalau ada pula kan yang mampu bayar kan. Okey. Ada apa-apa lagi soalan sebelum kita akhiri kita punya pertemuan? Minggu depan ada juga lagi Tak pasti Ustaz tak terpasti, kena tanya dengan admin. Puan Akmal boleh jawab ke? Puan Jaslina boleh jawab, boleh bantu? Mungkin nanti urusi akan maklumkan dengan Ustaz kot. Saya bukan urusi Ustaz. Okey dah, tak apalah. Tak apalah, nanti ikut masa dan kelapangan Ustaz. Okey, setakat ni minggu depan saya free. Cuma kalau boleh saya nak awalkan sikit sebab saya minggu depan 9:30 Dekan nak jumpa saya. Alhamdulillah dapat naik pangkat Ustaz Tak tahu. Dia panggil saya terus cemas. Sebenarnya saya tahu yang ni kita ni dekat mana, fakulti apa apa ni? F50 apa? F54 Ustaz. Ni jabatan apa Ada 6 PTJ Ustaz. Oh ya ke? Ya. Apa dia tu? 6 PTJ tu? Cemas saya pula. SPS right, my line, UTM lead, RMC, AMD. Oh, yang dekat ni sebab saya dekat JHB, UTM ni. depan JHB. Sebab saya dekat UTM ni tak sampai setahun pun lagi. Oh, betul. Doktor baru hadir khusus untuk pengesahan jawatan. Saya pun saya ambil scroll saya dulu kat situ. Okey. Betul. Okeylah. Okey, kalau macam tu ada apa-apa lagi yang kalau nak buat setiap minggu boleh,
Tak ada masalah. Cuma minggu depan kalau nak buat kena buat awal sikit lah 8 suku. 8.30 sebab saya pukul 9.30 minggu depan saya nak kena jumpa dekan. Dekan panggil. Okey? Ustaz, tak ada masalah. Minggu depan kita cerita benda lain lah. Kalau cerita malam ni saya okey lah. Jangan cerita pasal hukum cerita-cerita pasal masalah fik sembahyang ke perkahwinan ke, jangan tanya saya lah sebab saya tak boleh jawab. Okey Okey, terima kasih. So jadi minggu depan start 8 pagi insya-Allah. Saya yang kontak saya ni Kak Anis. Saya pun tak tahu nama Kak Anis ni nama betul dia apa. Dia bagi tahu nama Kak Anis je. Dah lama Sanisa Hussein tadi tu. Oh ya ke? Okey Sanisa Hussein. Nama macam artis pula. Okeylah. Sebab saya kata Kak Anis tu, saya kata sebenarnya saya ada iras Naim Daniel. Okeylah. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor.